Tuan-tuan, berpada ini kita sebut sebagai qanaah. Berpada-pada dengan apa yang ada. Dalam bahasa kita sekarang, memadai dengan apa yang ada. Qanaah maksudnya ialah mencukupi dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala tidak beri. Meredai dengan apa yang jadi pada kita, maka dia dipanggil sebagai qanaah. Kata Rasulullah dalam hadis kudusi ini, Allah Ta'ala berfirman, kalau kita nak jadi orang kaya, ialah rasa reda, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Masalah kita sekarang ni tak rasa cukup. Kita duk tengok di tangan orang. Apa yang ada tangan orang kita nak. Akhirnya yang di tangan kita, kita rasa tak seronok. Bawa kereta, dah kereta sendiri. Dah hutang lagi 2 tahun nak habis. Dah duk tengok kereta orang. X50 lah, 60 lah, 70 lah, 100 lah. Lama-lama dia rasa tak seronok dengan kereta dia. Tambah pula kereta tu mati enjin tengah jalan pula, lagi lah tuan-tuan. Isteri pula duk pelekoh dia. Tu lah orang kata tukang X50 duk sangat. Habis. Padahal minyak habis, salah tak mana kereta tu. Jenis malas isi minyak, pada menyala lampu tak isi lagi. Maka bila kita duk tengok di tangan orang, kita takkan seronok apa yang ada di tangan kita. Akhirnya kita jadi miskin. Tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Orang yang tak cukup itu ialah orang miskin. Orang kaya ialah orang yang sentiasa cukup. Kalau kita tanya apa dia kaya? Kaya bukan banyak harta, kaya bukannya banyak duit, kaya bukannya banyak harta benda. Kaya ialah mencukupi apa yang ada. Dia rasa cukup dengan apa yang ada, alhamdulillah kaya dia. Dia tak berhajat lebih daripada itu. Tak berhajat lebih daripada hak dia, maka itu dipanggil sebagai kaya. Orang yang tak cukup-cukup itu orang miskin, orang lapang. Tak pernah kenyang, maka orang ni dipanggil miskin, lapar dia. Maka sebab itu hidup tak tenang. Nak jadi tenang tuan-tuan, tengok apa yang ada. Yang tengok orang punya zepah. Tak silap ustaz. Dulu tak jumpa. Jumpa apa? Lah dulu tak jumpa, dah menikah semua baru jumpa pula. Aduh, silap betul, nampak? Dia kata silap jumpa isteri dia. Kalau tak jumpa pun tak apa, hak main ni lagi bagus. Kebetulan isteri tu pula bila berjalan, balancing out, alignment lari lagi tuan-tuan. Dia duk tengok macam mana aku boleh menikah dengan orang tua ni, silap sungguh. Duk tengok orang punya pasal apa? Isteri hang dah dah. Tak cukup lagi hak seorang tu. Tak cukup, tak apa. Dia kata, ustaz, kan Islam bagi 2. Islam kan bagi 3, Islam kan bagi 4, jangan lebih 4 sudah. Dah lah, hang bacalah sampai perhabis ayat tu, jangan sampai 4 lah. Jangan sampai 4 je. Masna wa sulasa wa ruba'. Nikah 2, nikah 3, nikah 4, boleh kan? Tapi tolong habis ayat tu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu bimbang kamu tak boleh berlaku adil, maka memadailah seorang cukup. Kita hari ni nak membolehkan menikah lebih pada seorang tu. Nampak ni? Nampak ni? Ayat ni sebut apa ni? Boleh menikah 2, 3, 4. Betul. Tapi ayat tu juga sebut, kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, seorang cukup. Maka Allah kata seorang cukuplah. Kalau rasa tak boleh, rasa tak boleh nak berlaku adil, rasa tak boleh, rasa cukup seorang, supaya kamu tak pening kepala, supaya kamu tak jadi miskin, supaya kamu tak ada masalah. Bila kamu seorang, cukup, selesai masalah. Isteri sakit, senang, seorang, jaga dia seorang. Ni 3 isteri, 3-3 serentak beranak, macam mana? Anak PKP, 3-3 beranak sekali. Abang sakit, abang kena masuk ward, abang ambulans tak sampai. Oh sudah, lalai dia main masjid. Benda-benda hampa lah, aku tak mau buat apa dah. Dia akan jadi susah pada dia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ambil yang mana tak menyusahkan kamu. Kalau rasa kamu tak boleh berlaku adil, maka seorang cukup.
Tapi kalau rasa mampu, rasa boleh, dipersilakan. Bukannya haram pula. Baik, kemudian dia kata apa? Yang kedua, tinggalkan olehmu dengki supaya senang hati kamu. Kenapa kita hari ini susah hati? Susah hati, tak seronok, makan tak lalu. Jawapan dia salah satunya ialah dengki. Selalu makan tak lalu, mandi tak basah ni orang bercinta. Dah orang bercinta lain tu angau tuan. Ni hak makan tak selera, tidur tak lena. Dia mari benci. Jawapan dia dengki. Apa dia dengki? Dengki ialah nak supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang. Dua, nikmat yang ada pada orang lain tu kalau boleh mai pindah kat dia. Tu makna dengki. Satu, nak supaya nikmat yang dapat pada orang lain hilang. Dia nak macam itu. Dua, kalau boleh nikmat yang dapat pada orang tu mai kat dia. Dua. Tiga, suka kalau orang hilang nikmat. Tak dapat dekat dia pun tak apa. Janji hilang nikmat pada orang. Memadailah dikatakan dengki tu bila sebut padan. Mampui bahasa kita. Dengar kata dia depa tak lantik jadi imam, padan. Ha tu dengki. Padan apa? Sebut berhabis lah, padan muka ke apa ke. Dengar cerita dia jatuh tangga, elok. Elok tu pun dengki dah. Nabi suruh sebut, Allah suruh sebut inna lillah. Dia tak suruh sebut elok. Allazina idza asabathum musibah qalu elok. Ada. Qalu pada muka, qalu mampu pi. Ya Allah suruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, kalau kita tengok orang tu ditimpa musibah, jangan cakap pada muka, biar dia rasa mampu pi, eloklah. Musibah tu akan mai kat kita pula. Kalau kita tunjuk kegembiraan musibah tu sampai dekat dia, kegembiraan musibah yang dia dapat, kita suka, benda tu akan mai pada kita. Kita pergi kenduri kahwin rumah dia, orang tak ada. SOP 25 orang yang datang. Tu pun catering, anak menakan dia, tok menakan dia. Lah orang tak ada, tak ada. Lauk tak ni, tak luak apa. Lah, itulah kata, tak ada. Padan muka. Tunggu anak hang nikah tak? Dengan pengantin pun tak mai. Dia jadi tuan-tuan. Setengah orang dia suka. Lauk habis, lauk tak cukup. Pi kenuri, lauk tak cukup. Lauk tak ada. Mana ada? Panggil ramai. Lauk tak ada. Bodoh. Padan muka. Tunggulah tuan-tuan. Kita pula buat kenuri, lauk tak cukup. Sebab tu bila jadi sesuatu, jangan sebut apa-apa. Jangan sebut eloklah pada muka, mampu pi biar dia rasa, tepuk tangan. Ya, ye. Tak boleh. Dia suruh sebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya nama dia dengki. Tetapi kalau perasaan dengki itu tak dibuang daripada hati kita, apa akan jadi? Nama dia susah hati. Hati tak jadi tenang. Kadang-kadang saya buat contoh sudah tuan-tuan, jadi imam sudah. Tadi saya nak datang ni, ada satu imam, ketua imam minta nasihat ustaz macam mana nak bagi tahu. Imam tua tempat kami ni dah tak disambung lagi kontrak. Nak habang lagu mana ustaz? Saya kata lagu rock, lagu apa? Takut imam tu terkecil hati. Bukan kami je yang kuasa, tak mau daripada pintu muda baru ni. Dia pun ambil hak ni je. Saya tanya pak siapa yang dia tak ambil dia? Pak saya umum ustaz oi. Dalam enactment tu 60, dia 73 lah. Saya kata jangan, hampa ni imam muda-muda ni. Siang duduk kerja, malam jadi imam. Tak pun macam mana, dia ni lah yang duduk ganti hampa baca telkin. Tok imam tua ni lah yang duduk ganti hampa bertugas. Kadang hampa pergi kursus, dia lah ganti.
Kadang-kadang hampa ni balik kampung orang muda, raya nak balik kampung, cuti sekolah bawa anak berjalan. Orang tua ni 73 nak berjalan mana lagi dah. Dialah yang ganti hampa, apa kena ingat. Itulah kami duk fikir tu. Selama ni kami tak jadi imam, tolak kat dia. Nampak tuan-tuan. Ni dia pun tak lantik dia dah, macam mana? Saya kata susah apa lantik jadi timbalan imam, naib imam, pembantu imam. Yang tu bukan di bawah enactment, yang tu bukan jadi bayar allowance pun. Masjid lah bayar pada Pak Ji tu. Kenang jasa dia. Bukan dia gigi tak ada lagi, bukan dia sakit gout dia apakah. Ingat jasa dia, ingat apa nama yang dia boleh bantu kita. Jangan kita cakap pada muka aku pemeluat dia jadi imam, padanlah dia pun tak tamu. Jangan cakap macam itu. Busuk-busuk, buruk-buruk dia ada juga manfaat untuk dia. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, penyakit dengki ni bila dia mai kepada kita, dia menghapuskan pahala kita. Menghapuskan pahala. Pahala semayang, pahala baca Quran, pahala berzikir, pahala pergi haji, pahala pergi umrah. Terhapusnya, dia mencukur amalan. Sebab adanya perasaan dengki itu. Bukankah ada disebut kepada kita, la tahasadu, jangan kamu dengki-dengki. Wala tadabaru, jangan kamu boikot memboikot. Kan dipesan kepada kita wala tadabaru. Tadabaru tu asal perkataan dubur, belakang. Jangan belakang membelakangi. Jangan dubur menduburi. Bahasa kita ni. Jangan boikot memboikot. Saya ingat tahun awal, bukan awal, hujung 90-an, awal 2000. Saya masa tu kena boikot seronok tuan-tuan, tengok orang boikot saya. Saya naik mengajak atas surau, naik tangga tu atas surau, tangga belah sana pula jemaah turun. Saya naik dia pun turun. Punya tak mau mengaji entah. Boikot. Bila tanya Pak Saiful, depa ni semua tak nak mengaji, boikot turun habis ceramah tak mau ni. Depa kata ustaz belah sana. Lepas tu depa belah mana? Depa belah sini. Boikot. Mai tahun 2020 belah sana dengan belah sini muafakat pula. Tak nak boikot pula. Dulu boleh kata kape. Boikot Ustaz Kazim, dia belah sana. Genes songkok tinggi punya. Sekarang hampa tak geng pula. Kerja nak boikot orang dalam Quran duk sebut jangan boikot memboikot di antara kamu. Yang akan memboikot itu akan rugikan diri kamu balik. Hari ini jadi sungguh tuan-tuan. Akibat sama-sama bangsa kita, agama kita sama agama dengki-mendengki. Apa untung pada kita sekarang ni? Ada kuasa berbahagi-bahagi, ada tanah diambil-ambil. Habis tak ada untung apa? Ni kesan buruk daripada dengki. Cubalah hilang sifat dengki, buang sifat dengki. Lebih baik bawa sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang di antara kita kan bagus.